Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini mari kita bersama-sama mendengar sedikit taklimat pengurusan kantin bersama-sama dengan unit kantin SMK TDS. Waktu rehat bagi sesi pagi terbagi pada dua. Sesi yang pertama adalah mendengar rendah ataupun mendengar bawah daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Sesi rehat bermula daripada pukul 10 pagi sehingga 10.30 pagi. Manakala mendengar atas tingkatan 4 dan tingkatan 5, mereka akan rehat di sesi yang kedua iaitu pada pukul 10.30 sehingga pukul 11 pagi. Jadi persiapan makanan di kantin akan dibuat pada pukul 9.45 pagi. Okey, bagi pergerakan pelajar sesi pagi adalah seperti biasa dan tak banyak perubahan. Gunakan laluan sedia ada. Dan jika laluan itu masih belum dibuka disebabkan oleh pembinaan dewan ataupun kerja-kerja renovasi dewan, jadi gunakan alternatif laluan yang sesuai. Okey, waktu rehat dan pergerakan bagi pelajar petang kita bahagikan kepada dua slot, iaitu slot yang pertama adalah untuk pelajar tingkatan 1 dan juga tingkatan 2 bukan Islam. Okey, mereka akan berehat pada pukul 4.15 petang. Setelah mereka selesai membeli makanan dan minuman, mereka akan terus bergerak ke kelas dan makan di kelas. Setelah selesai makan, pelajar Islam tingkatan 1 dan pelajar peralihan yang beragama Islam dijangka akan bersolat asar pada pukul 4.25 petang. Jadi mereka akan solat asar selepas makan. Manakala bagi slot yang kedua adalah slot pelajar Islam tingkatan 2 sahaja. Jadi pelajar Islam tingkatan 2 akan bergerak ke surau untuk solat asar pada pukul 4.15 petang dan mereka akan solat dahulu sebelum makan. Setelah mereka selesai solat, baru mereka akan ke kantin untuk berehat bagi slot yang kedua. Jadi di sini saya lampirkan waktu solat asar pada minggu pertama dan minggu 11 dan minggu 12 sebelum bermulanya bulan puasa. Dijangkakan dalam 4.17 hingga 4.19. Jadi insya-Allah waktu ini cukup untuk waktu solat asar dan juga pelajar boleh selesaikan urusan mereka dalam jangka masa yang ditetapkan. Pengisian survey hanya akan dilakukan bagi tempoh sebelum bulan Ramadan sahaja. Okey. Jadi guru waktu pertama akan mengisi survey kantin. Manakala guru yang berada dengan pelajar di bilik sementara terutamanya pelajar petang tingkatan 1 dan tingkatan 2 yang akan mengisi survey pelajar ke kantin. Tujuannya adalah untuk mengawal lebihan makanan supaya makanan di sesi pagi tidak dijual melebihi had masa iaitu 3 jam. Dan tiada makanan daripada sesi pagi dijual ke sesi petang untuk mengelakkan keracunan makanan. Dan yang ketiga, tidak berlaku kekurangan jualan makanan yang akan menyebabkan pelajar berkumpul di kantin sementara menunggu makanan disediakan. Berikut adalah peraturan kantin yang wajib dipatuhi oleh setiap pelajar. Pertama, pelajar tidak dibenarkan berjalan beriringan dengan rakan ke kantin. Pelajar perlu bergerak dalam satu barisan sahaja. Pastikan jarak 1 meter antara rakan dipatuhi. Pelajar dibahagikan kepada 2 barisan iaitu lelaki dan perempuan semasa di kaunter kantin. Dan guru bertugas akan memberikan arahan semasa pelajar beratur untuk mempercepatkan pergerakan pelajar.
Pelajar juga tidak dibenarkan berlama-lama di kaunter kantin. Pilih makanan, membuat bayaran dan segera beredar ke kelas. Ikut laluan kantin yang ditetapkan untuk bergerak ke kelas. Tidak dibenarkan berkumpul di kantin, segera naik ke kelas. Makan di dalam kelas. Setelah selesai makan, basuh tangan dan buang sampah ke dalam tong sampah. Semasa berada di kaunter kantin, pelajar tidak dibenarkan berkumpul di sini. Pilih makanan dengan kadar segera dan terus bergerak ke kelas setelah selesai membuat bayaran. Semasa beratur di kantin, ikut barisan lelaki dan perempuan. Guru bertugas akan gerakkan pelajar ikut keperluan supaya urusan membeli selesai dengan segera. Contoh pelajar berbaris semasa di kantin sambil dipantau oleh guru petugas dengan mengekalkan jarak di antara pelajar 1 meter. Proses pemantauan yang dijalankan pada hari pertama sesi persekolahan tahun 2021. Semasa urusan membeli makanan, pelajar tidak dibenarkan berkumpul di hadapan kaunter. Selesaikan urusan membeli makanan dengan segera dan terus bergerak ke kelas masing-masing. Pastikan pelajar telah menyemak label makanan berpak, iaitu tarikh disediakan dan juga waktu makanan itu disediakan. Sila lihat hidu dan rasa sebelum makan makanan tersebut. Mari kita lihat laluan pelajar ke kantin. Pergerakan pelajar dipisahkan untuk mengelakkan pelajar berkumpul di kantin tanpa penjarakan 1 meter. Jadual ini menunjukkan kedudukan kelas dan juga kedudukan pagar serta laluan yang akan digunakan pada waktu rehat. Laluan pelajar tingkatan 1, mereka akan bergerak turun ke kantin menggunakan gate B. Jika mereka keliru, para pelajar, anda boleh membaca label di atas pintu gate. Gambar ini menunjukkan kedudukan gate B, iaitu bersebelahan dengan laluan koridor kelas tingkatan 1. Setelah pelajar tingkatan 1 keluar daripada gate B, anda akan bergerak mengikut laluan di sebelah anjung ilmu. Ikut arah anak panah yang disediakan. Setelah itu anda akan belok ke kiri dan menggunakan laluan di sepanjang bilik disiplin dan juga bilik SPBT untuk bergerak ke kantin. Setelah sampai ke kantin, sila ikut laluan sebelah kanan untuk pelajar perempuan dan laluan sebelah kiri untuk pelajar lelaki. Apabila selesai anda membeli makanan, keluar pada arah sebelah kanan bagi pelajar perempuan dan sebelah kiri bagi pelajar lelaki. Dan laluan balik ke kelas adalah sama dengan laluan anda turun ke kantin. Pelajar tingkatan 2
yang bukan Islam akan turun ke kantin menggunakan gate D, iaitu gate yang berada bersebelahan dengan kantin. Pelan ini menunjukkan bahawa kedudukan gate D yang berada di hujung koridor kelas tingkatan 2. Kedudukan gate D yang berada di hujung koridor tingkatan 2 dan bersebelahan dengan kantin. Laluan pelajar Islam tingkatan 2 ke surau pada pukul 4.15 petang, para pelajar akan menggunakan gate A untuk mengurangkan kesesakan yang berlaku di kantin. Semua pergerakan yang berlaku di sepanjang sesi persekolahan termasuk waktu rehat adalah mengikut label anak panah yang telah disediakan, iaitu arah pergerakan seperti laluan lalu lintas jalan raya untuk memastikan tidak berlaku pelanggaran SOP semasa sesi persekolahan dijalankan. Semua pelajar wajib akur kepada ketetapan yang telah ditetapkan dan wajib akur kepada laluan ke kantin yang telah ditetapkan. Ingin saya tegaskan di sini bahawa pelajar tidak dibenarkan sama sekali berada di kantin dan berlega-lega di kawasan kantin semasa waktu rehat. Patuhi SOP dan jaga jarak di antara rakan. Lihat label di lantai yang telah dipasang. Okey. Semoga urusan kita semua dipermudahkan insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.